Kerajaan Negeri Pulau Pinang senantiasa bekerjasama dengan agensi persekutuan untuk pastikan projek perumahannya yang berharga begitu tinggi dijadikan perumahan berharga mampu milik. Dan saya baca kenyataan saya merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Datuk Haji Sahbudin Yahya, Ahli Parlimen Tasik Yugok, pada 1 hari bulan April, iaitu semalam, sebagai membalas kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tuan Tin Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, berkaitan dengan penjualan tanah kampung Tok Amat di daerah seberang Perai Selatan, di mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri meminta penjelasan mengapa tanah tersebut yang bernilai ringgit Malaysia 16.6 juta, iaitu penilaian lembaga hasil dalam negeri, dijual dengan harga cuma ringgit Malaysia 1.4 juta ringgit, iaitu ringgit Malaysia 15.2 juta ringgit kurang daripada harga penilaian LHDN tersebut. Antara lain, Yang Berhormat Datuk Syabuddin Yahya telah menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak ikhlas di dalam membantu Perda di dalam permohonannya untuk membangunkan perumahan untuk rakyat di negeri. This was one of his reasons yesterday in response to the Chief Minister. He said we are not sincere in assisting Perda in developing housing in Penang. Now, untuk makluman dan untuk rekod, isu tentang projek perumahan agensi persekutuan bukan sahaja Perda, tetapi juga JKP Sendirian Berhad, kononnya tidak diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, sebenarnya sudah pun dibangkitkan pada tahun 2014 oleh pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Pulau Pinang, iaitu Datuk Sri Zainal Abidin Osman, melalui suratnya bertarikh 18 Ogos 2014 pada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Di dalam surat itu, Datuk Sri Zainal Abidin Osman telah menyatakan bahawa 15 projek, iaitu 7 projek Perda dan 8 projek JKP Sendirian Berhad, telah dikemukakan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk kelulusan untuk 100% projek perumahan mampu milik, iaitu untuk pembinaan 9,440 unit perumahan mampu milik yang kononnya telah tidak diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Semakan yang dibuat sebenarnya menunjukkan bahawa daripada jumlah itu, hanya 2,447 unit perumahan adalah untuk jenis kos rendah, manakala sebahagian besar, the majority, iaitu 6,546 unit adalah untuk projek perumahan jenis biasa dan 451 unit adalah untuk jenis komersial. That is, their allegation that they are going to build 100% affordable housing, namely 9,440 units, was not correct. Tidak tepat. Kenyataan beliau bahawasanya 15 projek JKP dan Perda yang dikemukakan ini, yang kononnya tidak diluluskan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, adalah untuk perumahan mampu milik. Tidak benar. Kita semak. Dan juga perlu diambil kira bahawasanya semakan menunjukkan bahawa terdapat tanah yang terlibat dengan projek-projek tersebut yang adalah tanah yang diperolehi melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam. That is, lands procured by acquisition for public purposes, iaitu 3 daripada 7 projek Perda dan 7 daripada 8 projek JKP, all diperolehi melalui pengambilan tanah, yang jelas memperuntukkan sekiranya sesuatu tanah itu diambil melalui pengambilan tanah untuk tujuan awam, ia adalah jelas bahawa sekiranya projek perumahan dihasratkan untuk dibangunkan, maka projek perumahan tersebut seharusnya merupakan projek perumahan awam, iaitu perumahan kos rendah ataupun kos rendah, yang bukan kes
dalam projek-projek Perda dan JKP tersebut. Namun demikian, setelah semakan dibuat, kita dapati unit-unit perumahan yang dicadangkan oleh agensi-agensi persekutuan adalah jauh melebihi siling harga perumahan mampu milik, iaitu 400,000 di kawasan pulau, di mana terdapat unit perumahan yang bernilai 1.8 juta ringgit di kawasan pulau di dalam projek mereka, dan yang juga melebihi siling harga perumahan mampu milik ringgit Malaysia RM250,000 di bahagian seberang Krai, di mana didapati ada unit perumahan yang berharga RM800,000 di dalam projek mereka di bahagian seberang Krai. Jelas mereka kata 9,440 unit mampu milik, tapi semakan menunjukkan tidak. Ada sampai yang mencecah RM800,000 di seberang, 1.8 juta di pulau. Saya ingat rakan-rakan media saya di sini semua tahu fakta ini. Mungkin saya ulangi demi ulangi sampai mungkin rakan-rakan media pun sudah saya pun tak tahu apa perkataan, bosan mendengar. Tapi mereka perlu diingati fakta yang benar, dan saya menyatakannya semula. Walaupun saya telah katakan semua ini as far back as 2014, but I have to repeat it because unfortunately maklum balas yang dibuat oleh Datuk Syabuddin, kononnya kita tak ikhlas bantu mereka bangunkan perumahan di Pulau Pinang, itu tak benar, tak tepat sekali. Mengapa saya beritahu? Seperti mana saya nyatakan, setelah semakan dibuat, harga tak tepat, tak ikut harga mengikut garis panduan mampu milik di negeri Pulau Pinang. So apa yang kita buat? Kalau kita tak ikhlas, kita tolak saja. Betul? Tolak saja, tak perlu pertimbangkan pun. Tapi apa yang kita buat? Apa yang telah berlaku ialah memandangkan JKP dan Perda adalah agensi persekutuan yang sepatutnya membina perumahan mampu milik untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Kerajaan negeri Pulau Pinang telah pun meminta JKP dan Perda untuk menyemak semula siling harga unit perumahan di dalam projek-projek mereka tersebut, supaya yang merupakan harga yang mampu milik berdasarkan garis panduan perumahan mampu milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu dengan had siling RM250,000 dan di seberang, dan RM400,000 di bahagian pulau. Kita bagi mereka peluang. Kalau tak ikhlas, saya kata senang saja tolak. Tapi kita beri mereka peluang. Kita mahu kamu bangunkan perumahan di negeri Pulau Pinang, tapi memandangkan Perda dan JKP merupakan agensi yang sepatutnya membina perumahan yang mampu milik, saya bagi peluang turunkan harga. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, setelah itu perbincangan sebenarnya telah pun diadakan bersama pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Pulau Pinang, Datuk Seri Zainal Abidin Osman sendiri, dan wakil-wakil daripada Perda yang turut dihadiri mesyuarat yang pertama oleh Yang Berhormat Haji Muhammad Farid bin Saad Adun Pulau Betong pada 17 Disember 2014. That was the first meeting which was attended by Zainal Abidin, and also Farid attended, because in the State Assembly I said I'm willing to meet, and if we meet, I don't mind even the UMNO assemblyman coming. Farid took up the offer and he came. Dan selepas itu, beberapa siri perjumpaan sememangnya telah pun diadakan dengan wakil dan pegawai daripada Perda untuk menangani isu harga perumahan yang melebihi harga mampu milik yang tidak dipertikaikan. Perda tidak pertikaikan langsung bahawa projek-projek mereka ini memang mempunyai rumah-rumah yang begitu mewah dan tidak mampu milik. They never disputed this fact. And yesterday, Syabuddin is saying that the Penang State government is preventing them from developing affordable housing, when they never disputed the fact that their projects contain unaffordable housing. Nah, baru-baru ini, yaitu pada bulan Januari lepas, 2 months ago,
Ya, Ketua Menteri sudah sampai. Yang hormat Tuan Lim maklum balas daripada Syabuddin, kononnya Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak membantu Perda dalam membangunkan perumahan di seperti mana saya nyatakan, kita beri peluang. Projek-projek mereka mempunyai rumah yang tidak mampu milik, kita beri peluang. Dan ada mesyuarat-mesyuarat diadakan. Dan baru-baru ini, iaitu pada bulan Januari yang lepas, Perda telah bersetuju untuk menyemak semula siling harga unit-unit perumahan dalam projek mereka tersebut, agar ia tidak melebihi siling harga perumahan mampu milik yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, iaitu 250,000. Perda's projects are all on the mainland, so they have to follow the ceiling on the mainland, no higher than 250. And they agreed. They never disputed. Mereka tidak pertikaikan bahawa harga mereka memang melambung tinggi, lebih daripada RM250,000. Mereka datang ke mesyuarat, bincang dengan saya, setuju dan akur. Saya ada minit menunjukkan akur kepada pertanyaan saya supaya dikurangkan, disemak semula harga siling. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sekarang menunggu permohonan rasmi dibuat kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Dan secara khusus, on a more specific note, I mention projek yang dikemukakan 15 kesemuanya, 7 Perda, 8 JKP. Secara khusus daripada 7 permohonan daripada Perda, 4 telah pun diselesaikan isu harga. 2 ditangguhkan sementara menunggu laporan status tanah, dan 1 telah pun ditarik balik oleh Perda. So we settle the issue. Bagaimana Syabuddin boleh kata kita tak ikhlas dalam bantu pembangunan? Kita yang bantu mereka. Pejabat saya menjadi macam rumah kedua untuk pegawai-pegawai mereka. Saya tahu kenal mereka dengan nama, telefon number semua ada dalam telefon bimbit saya. Begitu rapat kita, Syabuddin tak tahu. Saya cabar dia datang ke pejabat saya. Kalau dia tak tahu, datang ke pejabat saya. Jangan buat kenyataan yang tidak benar. Kita yang ikhlas tolong, kerana kita mahu perumahan mampu milik, bukan perumahan yang tidak boleh dimampu. Mungkin UMNO boleh mampu belilah RM800,000 dan RM1.8 juta. Mungkin mereka boleh, tetapi rakyat biasa tidak boleh. Kita mahu mampu milik, dan mereka tidak nafikan, tidak pertikaikan, dan setuju dan akur. Dan akhirnya this year in January, I got a latest status report from Perda stating that all their projects whereby we ask for a reduction in the price, they agree. How can it be that we are not sincere in assisting them? Malahan, selain daripada Perda, adalah perlu diambil maklum juga bahawa daripada 8 projek JKP, 4 from Perda, I also mention JKP, 8 projects yang dikemukakan melalui surat Datuk Zainal Abidin tersebut. Again, siri perjumpaan dan perbincangan telah pun diadakan dengan mereka. Dan untuk makluman, daripada 8 itu 6 kes telah pun diselesaikan, dan 2 kes tertangguh kerana ada isu setingkat. Kerajaan negeri ini begitu sensitif apabila ada isu setingkat. Kita pastikan pemaju selesaikan isu setingkat terlebih dahulu. Ini bukan saja pemaju swasta, tetapi agensi persekutuan juga mesti patuhi. So there's 2 more projects awaiting penyelesaian setingkat. Dan cabar Datuk Syabuddin, boleh nafikan fakta ini, boleh nafikan fakta ini. Kita bantu mereka selesaikan isu mereka, pastikan mereka buat perumahan mampu milik untuk rakyat mereka. So saya nyatakan bahawasanya adalah langsung tidak tepat untuk menyatakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang tak ikhlas dalam bantu Perda ataupun agensi persekutuan yang lain seperti JKP dalam permohonan pembangunan perumahan di Negeri Pulau Pinang. Bukan sahaja kita bantu mereka, tapi kita pastikan agar projek perumahan yang mereka bina adalah untuk manfaat dan kepentingan rakyat, iaitu merupakan projek perumahan yang bukan mewah dan boleh mampu dimiliki oleh rakyat jelata negeri Pulau Pinang. Jadi ini apa yang saya ingin balas terhadap pernyataan Syabuddin yang membalas kenyataan Yang Berhormat semalam, menyatakan kononnya kita tidak membantu ataupun tidak ikhlas di dalam membantu Perda dalam
projek-projek mereka, projek-projek perumahan mereka. Itu saja untuk isu ini. Kalau ada apa-apa soalan, saya sedia terima. If there are none, I think this is I'm revisiting an old episode, but it needs to be revisited because, as usual, they are out there firing their guns. They are out there, their guns are blazing, but it is clear that all they are firing are blanks. Enough of firing blanks. From day one until now, every response by Barisan Nasional has been firing of blanks. Stop firing blanks.